Bismillahirrahmanirrahim. Qantarah, persinggahan di antara syurga dan neraka. Setelah orang-orang yang beriman berjaya menyeberangi as-sirat dengan selamatnya, tiba-tiba mereka ditahan di tempat bernama Qantarah, yakni persinggahan yang terletak di antara syurga dan neraka, untuk membersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya, yaitu dengan menyelesaikan perselisihan dan pertelengkahan yang berlaku sesama mereka di dunia dahulu yang belum diselesaikan. Perselisihan tersebut seperti mengambil hak sesama Islam dan permusuhan sesama mereka. Setelah diselesaikan, maka mereka pun diizinkan untuk masuk syurga. Di antara perkara yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih ialah adanya Qantarah, tempat persinggahan manusia setelah lalu di atas sirat. Manusia yang telah beriman, yang selamat daripada perjalanan sirat itu, mereka ditahan di situ untuk menyelesaikan masalah-masalah perbalahan yang ada sesama mereka dalam masa kehidupan dunia. Bahkan disebut dalam hadis yang kita baca dulu, Allah Ta'ala selesaikan antara binatang dengan binatang. Binatang yang ada tanduk menanduk binatang yang tak ada tanduk, dibicarakan oleh Allah. Kemudian mereka dijadikan tanah. Manusia juga, walaupun sama-sama Islam, kalau ada masalah diselesaikan. Mereka ditahan, tak boleh masuk syurga lagi. Di sinilah maka mereka yang faham memaafkan di atas dunia ini. Selesai di atas dunia ini. Kenapa? Kerana faham tentang hari akhirat. Mereka yang tak faham, kena lawan sampai mati dah. Kerana tak faham hari akhirat. Tidak ada perdamaian, tak ada penyelesaian antara satu sama lain. Tak ada maaf-maaf di antara satu sama lain. Kerana nak lawan di atas dunia, sampai ke akhirat. Dia ingat akhirat tu mudah. Mudah macam cara dia makan sini dia. Dia ingat begitu. Di sana masih ada Qantarah, iaitulah tempat persinggahan untuk menyelesaikan masalah mereka yang sesama Islam, yang sudah lepas sirat tetapi tak boleh masuk syurga lagi. Kena selesai dulu di antara satu sama lain di atas Qantarah itu. Perkara ini dinyatakan oleh hadis sahih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlusul mu'minuna minan nari fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'd مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا كذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ووالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. رواه البخاري. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, kata Abi Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriman terselamat daripada neraka, lalu mereka ditahan di Qantarah yang terletak di antara syurga dan neraka, lalu diselesaikan kezaliman yang berlaku sesama mereka di dunia dahulu. Apabila diselesaikan dan dibersihkan, maka diizinkan kepada mereka masuk syurga. Demi Tuhan yang diri Muhammad
berada di tangannya. Sesungguhnya seseorang daripada mereka lebih mengenali rumahnya di syurga lebih berumahnya di dunia. Setelah selesai mereka dimasukkan ke syurga, lepas tu mereka kenal rumah, lebih kenal pada rumah di atas dunia ni lagi. Allah Ta'ala jadikan begitu. Oleh kerana adanya hal ini, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan uzur, sakit sebelum dia mati, pergi ke masjid dalam keadaan dipapah ke masjid dan menyampaikan ucapan kepada mereka yang hadir. Sekiranya ada di kalangan kamu orang-orang yang aku jatuhkan maruah dia, ini maruah aku, sila balas. Ada kalangan kamu orang yang aku lakukan atas diri dia, ini diri aku, sila balas. Kalau ada kalangan kamu orang yang aku ambil harta dia, sila beritahu, aku nak ganti, kata Nabi. Itu Nabi belum dia mati menyampaikan ucapan pada orang ramai. Kalau ada apa-apa, sila beritahu. Ada seorang sahabat beritahu ada hak dia Nabi. Maka selesai. Dan Nabi balik dalam keadaan uzur. Selepas itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana Nabi yang bukan saja cerita kepada orang, dia percaya, dia beriman perkara itu sebenarnya berlaku. Mudah-mudahan Allah mengkurniakan kepada kita naungannya pada hari kiamat, sehingga kita terselamat daripada segala ujian dengan limpah dan kurnianya. Seterusnya marilah kita semua membincangkan pula perkara-perkara yang berhubung dengan syurga dan neraka. Kita doa ramai-ramai, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua pada hari kiamat. Segala kesalahan kita diampun dengan Allah. Segala perkara yang kita tak selesaikan di atas dunia ini dengan selamat. Umumnya Rasulullah SAW menceritakan perbezaan antara golongan yang masuk syurga dan golongan yang masuk neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahajjatil jannatu wan naru faqalatin naru uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط فهنالك تمتلئ ويزوى فيقول رط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلق متفق عليه. Artinya Abi Hurairah radhiyallahu an kata Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, syurga dan neraka telah berhujah di antara satu sama lain. Syurga neraka ni bercakap, berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Neraka berkata, aku diutamakan bagi orang-orang membesarkan diri, angkuh dan sombong. Syurga pula berkata, apalah nasibku, tidak masuk ke dalamku malaikat orang yang lemah dan dianggap hina. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada syurga, kamu adalah rahmatku yang aku kurniakan kepada sesiapa yang aku kehendaki di kalangan hamba-hambaku. Dan Allah berfirman pula pada neraka, sesungguhnya kamu adalah azab dariku yang aku azabkan denganmu sesiapa yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku. Dan bagi setiap keduanya ada penghuninya.
Maka neraka apabila diisi dengan penghuninya sehingga ia meletakkan kakinya, saya berkata, memadalah, yakni dengan penghuninya yang begitu sifatnya. Maka di sana neraka diisi sehingga bergabung di antara satu sama lain. Dan sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi seseorang pun di kalangan hamba-hambanya. Dan adapun syurga, maka sesungguhnya Allah sentiasa menjadikan baginya ciptaan, yakni bahagiannya. Maksudnya syurga dan neraka berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata neraka, wahai Tuhan, mengapa engkau masukkan aku ni orang besar, orang yang sombong, membesarkan diri, membanggakan diri, yang sombong, yang takabur, yang angkuh, yang merasa dia kuat, gagah di atas dunia. Kata neraka. Syurga pula kata, ya Tuhanku, mengapa engkau masukkan ke dalamku ni orang yang lemah di atas dunia, yang dihina, yang ditekan, yang ditindas, yang menghadapi kesusahan dan kepayahan. Kata syurga. Tuhan kata, wahai syurga, kamu adalah rahmat aku. Rahmat aku yang aku berikan kepada sesiapa yang aku kehendaki. Wahai neraka, kamu pula adalah azabku, yang aku hukum siapa yang layak menerima hukuman. Menunjukkan bahawa mereka yang lemah, yang ditindas, yang susah dalam kehidupan dunia, kalau dia sabar menghadapi ujian itu, dia selamat. Mereka yang syukur juga, yang senang, yang gagah, yang menggunakan kekuatannya, kegagahannya, kekayaannya dalam keadaan menghadapi ujian dengan berjaya, dengan kesenangan bersama dengan orang yang lemah, mereka mendapat nikmat martabat yang tinggi dalam syurga. Ini Allah Ta'ala tentu yang begitu. Di sini dah disebut dalam hadis, Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'ilni miskinan wahsyurni miskinan ma'azumratil masakin, atau kama qala, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku miskin, jadikanlah aku bersama dengan orang miskin, jadikan aku dihimpun pada hari kiamat dengan orang miskin. Doa Nabi. Nabi berdoa dengan begitu rupa. Ada pula orang kata Nabi ni tak maju. Tak maju dari segi ekonomi. Ini kerana melihat bagaimana keadaan hari akhirat yang sangat besar. Dan Tuhan sebut dalam surah hadis, sekiranya dunia ini ada harga di sisi aku sebesar sayap nyamuk, kalau ada harga, aku tak beri nikmat pada orang kafir sedikit pun. Tuhan kata, menandakan bahawa segala kesenangan, kekayaan dalam dunia ni lebih murah pada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala akan jadikan bahawa dunia adalah sementara waktu. Allah telah jadikan akhirat adalah selama-lamanya. Maka nikmat akhirat tidak terhingga, tak ada bandingan, tak ada tandingan. Dan kita melihat bahawa perjalanan hidup manusia daripada dalam perut ibu dia dijadikan selama 9 bulan, 10 bulan, setahun jarang-jarang, lebih pada tu jarang-jarang. Dilahirkan ke dunia, umur dia duduk atas dunia ni, ada yang kecil mati dah, muda mati dah, ada yang sampai 60, 70, 100. Nabi Nuh 1000 tahun, tapi duduk dalam kubur berapa puluh ribu tahun tak tahu dalam kubur. Dan di hari akhirat, masa yang terlalu panjang, selama-lamanya. Itulah riwayat hidup manusia yang kita kena faham. Di sini orang Islam, dia kena percaya bukan saja kepada Allah dalam kehidupan dunia, percaya kepada hari akhirat. Di antaranya perkara yang dia kisah dan disebut pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syurga itu dia sediakan untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, beramal saleh dan bermujahadah, yang bersungguh meninggalkan maksiat yang dijanji Allah
Di antara perkara beriman kepada akhirat ialah beriman kepada adanya syurga. Dan beriman sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, syurga itu disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mengerjakan amal yang baik, dan bermujahadah, yakni bersungguh meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Az-Zukhruf ayat 72. Maksudnya, dan inilah syurga yang kami, yakni Allah, wariskan, yakni berikan, kurniakan dengan pemberian yang tetap, macam beri pesaka, beri milik kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan, dengan sebab apa yang kamu buat dalam masa hidup di dunia, amal yang saleh. Firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Al-Mutaffifin ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar berada di dalam nikmat. Ayat ini menguatkan lagi ayat yang dulu, di mana Allah Ta'ala sungguh-sungguh memberi nikmat syurga kepada orang-orang yang bertakwa, yang patuh kepada Allah, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, sehingga memelihara dirinya daripada segala kejahatan, sehingga sifat itu bersebati dalam dirinya. Firman Allah Ta'ala lagi, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Al-Insan ayat 12. Maksudnya, dan diberi kepada mereka balasan kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Ayat ini menghuraikan lagi, menafsirkan lagi. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran, menyatakan bahawa di antara sebab masuk syurga kerana kesabaran dalam kehidupan dunia. Sabar mengerjakan taat, meninggalkan maksiat. Sabar menghadapi hawa nafsu. Sabar menghadapi musuh-musuh Islam yang menentang Islam. Segala fitnah, segala perkara yang menyakitkan hati kita, menyakitkan kehidupan kita, tubuh badan kita, kita sabar dan terus bersama dengan Islam. Allah Ta'ala beri pakaian sutera. Sutera diharamkan kepada orang lelaki dalam dunia ini, tetapi di akhirat diizinkan. Dalam dunia ini orang perempuan saja boleh pakai sutera, orang lelaki tak boleh. Di akhirat boleh berlaku. Firman Allah Ta'ala menggalakkan orang-orang yang beriman supaya beramal bagi mendapat balasan syurga. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Surah Al-Hadid ayat 21. Maksudnya, berlomba-lombalah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah kurnia Allah, diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mempunyai kurniaan yang besar. Ayat ini menyatakan luasnya syurga, lebih luas pada alam dunia ini, sehingga meliputi langit dan bumi. Luasnya syurga. Hari ini kita hidup di atas bumi saja. Bumi ini banding dengan langit macam
debu yang halus saja. Luahnya syurganya meliputi langit dan bumi besar. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Surah Al-Imran ayat 133 hingga 135. Maksudnya, dan bersegeralah kamu, bersegera, jangan lambat, kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mengunyahnya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun kepada dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Ayat ini huraian yang lebih panjang dalam surah Al-Imran. Allah Ta'ala suruh kita bersegera, jangan lambat-lambat, kerana kehidupan kita di atas dunia ni pendek sangat dibanding dengan kehidupan alam akhirat, bahkan alam kubur pun. Lihatlah bagaimana mereka yang sudah mati dalam kubur lebih lama pada duduk atas dunia ni. Ada yang mati sudah ratus ribu tahun pun ada. Atas dunia puluh tahun je. Nabi Nuh yang umur dia 1000 tahun, dalam kubur nak kata berapa ribu tahun. Menunjukkan bahawa alam kubur lebih lama pada alam dunia. Alam akhirat lebih lama pada alam kubur lagi, selama-lamanya. Oleh kerana itu, kena bersegera, jangan lama-lama, jangan tangguh. Jangan kita berasa hidup atas dunia ni lama sangat, sekejap saja. Dunia adalah tempat persinggahan, tempat berhenti, tempat transit, bukan tempat tetap, tempat bermukim. Bermukim di alam akhirat. Bahkan alam kubur pun tempat sementara juga. Oleh kerana itu, bersegeralah kamu di alam dunia ni kepada keampunan dari Tuhan kamu. Keampunan Tuhan yang maha luas. Tuhan membuka pintu taubat kepada hamba yang mengerjakan dosa, daripada mula dia balik sehingga nyawa sampai ke halqam. Dari timur ke barat luahnya pintu syurga, daripada awal dunia sehingga matahari naik dari arah barat. Bila matahari naik dari arah barat, pintu taubat ditutup. Luas Allah Ta'ala buka pintu keampunan. Segera kepada keampunan Tuhan kamu. Dan syurga yang luasnya, luas segala langit, bukan satu langit, segala langit, 7 lapis langit, dan bumi dia sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa dia takwa? Dihuraikan makna takwa. Salah satu huraian makna takwa, tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Ada lagi ayat-ayat yang lain menafsirkan takwa ni. Di antaranya ialah hudal lil muttaqin. Quran petunjuk kepada mereka bertakwa. Orang yang takwa tu dia ikut Quran. Itu salah satu mula-mula surah. Surah Al-Imran, surah Al-Fatihah. Ini dinyatakan al-muttaqin yang bertakwa itu ialah
alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang membelanjakan hartanya di masa gembira dan masa susah. Masa susah dan masa senang dia tetap membelanjakan hartanya. Menyumbang, bersedekah, beri nafkah pada anak isteri, kaum keluarga, menunaikan zakat, itu yang wajib. Termasuklah bersedekah yang sunat. Bersedekah sabilillah, bersedekah yang disebutkan sumbangan di masa dia gembira, masa senang dan masa susah. Masa senang pun dia derma, masa susah pun dia derma. Masa senang banyak, masa susah sikit. Nabi kata derma walaupun dengan sebelah buah tamar, sebelah buah kurma banyak mana sangat. Di zaman Nabi dulu, bila Nabi minta sahabat-sahabat derma untuk perang Tabuk, Sayyidina Uthman mendermakan ribu-ribu dinar. Ada sahabat yang miskin derma dengan seraut buah tamar aja. Orang munafik kata, jadi apa seraut buah tamar? Nak menjatuhkan Parsi dan Rom, nak menjatuhkan kuasa besar dunia dengan buah tamar seraut je, buah kurma sikit sangat. Allah Ta'ala membela orang derma ni walaupun sikit. Allah Ta'ala beri yang sanggup menyumbang di masa gembira dan masa susah, masa senang dan susah. Wal kazimin al ghaidha, dan orang yang dapat menahan kemarahan ketika marah. Ini yang bertakwa. Dia marah, dia dapat menguasai diri dia. Dia marah, dia tidak melampau, tidak melampau. Dia marah, dalam marah pun dia boleh menahan kemarahan dia. Antara sifat yang ada pada Nabi SAW disebut dalam bab tanda-tanda kenabian. Kita baca dalam bab dulu bagaimana contoh Nabi, seorang Yahudi yang berhutang dengan Nabi. Nabi berhutang dengan orang Yahudi dalam tempoh sekian-sekian. Tiba-tiba orang Yahudi belum sampai tempoh main mitok dah. Mitok tengah orang ramai. Muhammad, bayar hutang aku. Memang mu ni jenis payah bayar hutang. Tengah orang ramai. Dia kata ke Nabi, menyebabkan sahabat-sahabat rasa marah bila memalukan Nabi tengah khalayak. Ada sahabat nak pergi lepas dia. Dia kata, Nabi kata jangan. Memang aku berhutang sungguh dengan dia, tetapi dia mitok derah sangat mula sampai masa. Nabi kata, wahai Umar, hak musang sekali, hak backing. Dia bayar hutang dia, Umar. Lalu Sayyidina Umar bawa Yahudi. Sayyidina Umar Nabi suruh suruh bayar hutang. Sayyidina Umar dah katok tengah jalan tu. Sayyidina Umar pun dapat menahan kemarahan dia. Sampai tengah jalan, Yahudi tu kata, Umar, mari aku nak balik mula. Pasal apa nak masuk Islam? Bukan tadi minta hutang, ni nak masuk Islam. Dia kata, aku baca dalam kitab aku, antara tanda kerasulan Nabi akhir zaman, dia dapat menahan kemarahan. Aku buat tu, aku nak uji dia, nak coba dia. Tiba-tiba tanda ni ada pada dia. Ini sifat yang ada pada Nabi. Dan peristiwa yang lain, Nabi berehat dalam satu peperangan, balik daripada peperangan, sampai satu lembah, sahabat-sahabat pilih pohon kayu yang rendang supaya Nabi tidur berehat. Sahabat-sahabat tidur keliling, mengawal Nabi. Tiba-tiba habis ngatuk belaka, tertidur. Kemudian tiba-tiba seorang badui musuh dapat menembusi kawalan. Nabi digantung pedang di pokok. Lalu orang badui ambil pedang. Pedang Nabi kejut, tengok pedang. Orang Yahudi kata, siapa yang boleh menahan aku daripadamu? Menahan aku daripadamu? Man yahmika anni, siapa yang boleh halang aku nak tetokmu? Nabi kata, Allah. Kata Nabi, Allah. Bila Nabi sebut Allah, dia kata jatuh pedang. Jatuh, Nabi pun ambil pedang. Nabi pun akak balik. Man yahmika anni, siapa yang boleh lindung aku daripada aku, daripada aku? Nabi kata badui, mudah-mudahan pedang tu duduk pada orang baik. Badui kata. Sahabat-sahabat kejut. Lalu Nabi kata, lepas dia. Orang badui itu kejut, patut Nabi bunuh dia.
Ini Nabi boleh menahan kemarahan. Kata, aku berjanji aku tak masuk Islam. Aku berjanji aku tidak memerangimu dan tidak bersama orang yang memerangimu. Kata Badui ini. Aku tak berlawan mudah. Tapi tak masuk Islam. Tetapi aku dah ikut orang perangimu. Ini aku duduk di jalan, aku tak pernah lagi jumpa orang macam ni. Itu juga pada masa buka Mekah. Wal afina 'anil nas, dan sifat orang yang takwa ialah yang memaafkan orang. Memaafkan orang ramai, memaafkan manusia. Marah macam mana pun dia boleh maaf. Boleh maaf kepada orang yang buat kesalahan, boleh maaf. Ini payah. Nabi bila muka Mekah, Nabi masuk Fathu Mekah, Nabi masuk Mekah, Nabi perintah berkurung dalam masa berapa hari. Setelah habis perintah berkurung, panggil orang Mekah berkumpul di masjid dekat Kaabah. Masjid tak ada besar masa tu. Nabi terus setelah tawaf, setelah sembahyang dalam Kaabah, membuang patung dan berhala, Nabi berdiri atas pintu Kaabah dan berucap, "Mu tahu tak aku nak buat apa kamu? Mu tahu tak aku nak buat apa kamu? Sekarang ni aku dah menang. Aku nak buat apa kamu?" Mereka kata, "Kami berada di sisi keluarga yang terbaik, anak beranak yang terbaik." Bila Nabi menang, anak beranak selalu. Keluarga yang paling baik, orang yang paling baik. Mereka kata, Nabi kata, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergi, kamu semua dibebaskan. Kamu dibebaskan, kata Nabi. Ini sifat maaf yang ada pada Nabi. Termasuklah Wahsy yang bunuh pak saudara dia. Wahsy yang bunuh pak saudara dia. Termasuklah orang musyrikin yang membunuh sahabat-sahabat dia di medan perang. Yang bunuh Sayyidina Hamzah dimaafkan oleh Nabi SAW. Termasuklah Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, hak jahat sekali, dimaafkan oleh Nabi SAW. Suhail bin Ammar yang tunjuk sombong berperjanjian hudbah, maaf, Nabi maafkan mereka. Nabi maaf menyebabkan berkali ganda orang masuk Islam dan sebab kemaafan ini. Di mana memaafkan orang yang buat salah ni pahalanya sangat besar. Termasuklah mereka dalam kisah sebagai satu contoh. Kisah dalam Islam, bila bunuh kena bunuh balas, bila cedera balas. Kisah. Cuma hukum kisah ni lain dengan hudud. Hudud tak boleh maaf bila bawa ke mahkamah. Kisah ni orang yang dizalimi boleh maaf. Boleh maaf, tak payah bayar ganti rugi ataupun dimaafkan semua sekali. Kalau bunuh, keluarga si mati memaafkan. Wali darah memaafkan orang yang membunuh ni. Ditukar dengan diat ataupun dia tambah diat, boleh juga. Ini pahala sangat besar. Disebut dalam hadis, orang yang sanggup memaafkan orang kesalahan yang berat macam ini, dimungkinkan masuk syurga dengan tiada hisab. Tetapi bukan senang. Ini orang bunuh ayah aku, orang bunuh anak aku, kalau boleh dia tetok sekali, nak tetok 10 kali. Begitulah biasanya. Tetapi sifat yang bertakwa, wa'afina 'anil nas, memaafkan orang ramai yang buat kesalahan terhadap dia. Ini sifat yang sangat tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Dengan sebab itu kita di masa mencapai kemenangan ni kena tunjuk sifat-sifat ini. Kalau boleh nak balas dia buat aku ni, nak balas ni, tidak. Allah Ta'ala kata orang yang beriman, yang benar-benar bertakwa, dia maafkan orang. Dan termasuk juga bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Termasuk yang bertakwa orang-orang yang membuat dosa, membuat kesalahan, sama ada dosa besar sekalipun, kecuali dosa syirik. Syirik berhajat mengucap 2 kalimah syahadah. Dosa yang lain daripada syirik,
dosa bunuh orang, dosa berzina, dosa minum arak, macam-macam dosa. Menzalimi diri mereka sendiri. Orang buat dosa ni dia zalim pada diri sendiri. Dia zalim, dia Islam, beriman, tapi buat dosa. Zakarullah, ingat kepada Allah, ingat ke Tuhan. Bila ingat ke Tuhan, sama ada di masa muda, di masa tua, terutamanya masa tua-tua ni, kau tengok nak mati dekat. Setengah orang tu masa tua dah ingat dia ke mati. Tu berat lalu lah, berat nanang kalau macam tu. Ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah daripada dosa-dosa yang mereka buat. Ini termasuk orang yang bertakwa. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, siapakah lagi yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah? Allah lah yang Maha Pengampun. Atau nama Allah Al-Ghafar, Al-Ghafur, yang Maha mengampunkan dosa hamba-hambanya. Allah Ta'ala kesian kepada hamba dia lebih bagi kita kesian sama-sama kita. Allah Ta'ala Maha Sabar, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Beristighfar, diampunkan dosanya. Dan mereka tidak terus menerus buat dosa dalam keadaan mereka mengetahui ini adalah dosa. Jangan istighfar buat main-main. Istighfar buat main-main tak boleh. Ini taubah yang nasuha, taubah yang bersungguh-sungguh. Taubah ini yang pertama, dia meninggalkan dosa yang dibuat, berhenti dosa itu, kemudian beristighfar. Beristighfar dengan niat tambah buat dosa dah. Tambah buat dosa dah. Niat yang sungguh-sungguh, niat sungguh, Allah Ta'ala terima taubat. Tiba-tiba dia niat sungguh dah berlaku, dia niat sungguh dah, tiba-tiba buat pula dosa, istighfar lagi. Selagi nyawa belum sampai ke halaqam, matahari naik arah barat, arah barat. Jangan istighfar ikhlas ni, ikhlas dalam hati kecil ni, kalau dah nak agak muat lagi, tu tak boleh. Tuhan tahu ini memang dia ikhlas sungguh, ikhlas. Tiba-tiba dia tak boleh tahan hawa nafsu, dia buat dosa. Orang macam ni, selagi pintu taubat tak ditutup, Allah Ta'ala ampun. Disebut dalam hadis kursi, hadis kursi ini ialah perkataan daripada Nabi, makna dari Allah SWT. Nabi bersabda, kita baca terjemahan dia saja, ada seorang hamba buat dosa. Setelah dia buat dosa, dia bertaubat, taubat sungguh-sungguh. Lalu Allah berfirman, hamba aku tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosa dia. Tuhan ampun dosa dia kerana dia ikhlas sungguh. Tiba-tiba buat pula dosa, tak tahan, dia jadi buat pula dosa. Lalu dia istighfar balik, Tuhan berfirman, hamba aku dia buat dosa, dia tahu dia Tuhan dia ada, Tuhan mengampunkan dosa dia, aku ampunkan dosanya, Tuhan kata. Kemudian tiba-tiba buat pula dosa. Lepas tu istighfar bersungguh-sungguh, jangan buat main-main ni, sungguh-sungguh dengan ikhlas. Tiba-tiba jatuh dosa, buat dosa pula. Tuhan kata, hamba-Ku tahu dia ada Tuhan mengampunkan dosa, aku ampunkan dosanya. Itu firman Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Tuhan mengatakan bahawa sekiranya hamba-Ku datang menghadap-Ku beristighfar dalam keadaan sepenuh langit dan bumi dosa, aku beri kepadanya keampunan sepenuh langit dan bumi keampunan. Itu sekiranya hamba-Ku datang padaku dalam keadaan berjalan, aku datang pada dalam keadaan yang lebih cepat. Dia kata, aku datang dalam keadaan berlari, kata Tuhan, lebih cepat lagi. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sangat bergembira hamba-hambanya yang bertaubat, laksana seorang hamba yang terjatuh di padang pasir yang luas dari kenderaannya, lalu dia berputus asa, tak ada harapan untuk selamat. Dia naik kuda, naik unta dia, jatuh. Kuda dia, unta dia lari, dah ada nak kejar, mati dah dia kali ini. Lalu dia pun pejam mata dia, sama ada keletihan, kata orang tu biar pergi kamar, kenderaan dah tak ada, jatuh padang pasir pula, nak jalan, nak lepas dia tak boleh. Dia kejang, lepas tu celek tengok kenderaan dia ada cokoh depan dia, kuda mari pula.
Lalu dia berkata, dia latah, ya Allah, ya Tuhanku, aku Tuhanmu, mu hamba aku. Terbalik. Kerana terlalu gembira siapa latah, dia pula Tuhan hamba dia pula. Begitulah kegembiraan seorang Tuhan terhadap hamba yang bertaubat. Di sini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala mengampunkan dosa, termasuk dalam bertakwa itu ialah orang yang buat dosa dia bertaubat. Bukan saja orang yang mengerjakan ibadat, yang bersedekah, yang menyumbang, yang bersabar, termasuk orang yang berdosa yang bertaubat, dia beri syurga oleh Allah Ta'ala. Kelebihan ini pada orang Islam, tak ada pada orang bukan Islam. Di mana Allah Ta'ala tak terima orang yang syirik menyentuh Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan syarat kita mesti menjaga iman, memelihara akidah kita, Islam kita, memelihara dua kalimah syahadah, percaya bahawa tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Bukan syahadah saja percaya pada Allah, Nabi Muhammad tak percaya, atau percaya separuh tak separuh, itu tak aci. Mestilah yang memelihara akidah dia, selagi dia dapat memelihara iman dia, maka Allah Ta'ala membuka pintu taubat padanya. Wallahu alam. Cukup hari ini kerana kita ada majlis nak dengar yang abu hormat kita menyampaikan ucapan.